3 September 2020. Berikutan pencemaran yang dikesan di sumber air mentah Sungai Selangor. Manakala Loji Rawatan Air Sungai Selangor Pasal 1, 2 dan 3 pula terpaksa dihenti tugas apabila pencemaran air pada tahap 3 ton telah dikesan di muka sauk loji pada 9 pagi hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Aida Syaimah daripada kumpulan 24. Kumpulan kami akan membentangkan tentang pencemaran air di Selangor. Sebagai pengenalan, air merupakan suatu elemen yang penting dan sebagai sumber yang utama kepada semua hidupan di bumi, tidak kira di darat maupun di laut. Pencemaran air merupakan perubahan yang berlaku pada air dari segi kandungan, warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh bahan pencemar seperti pepejal, cecair dan gas yang menyebabkan ianya tidak sesuai untuk digunakan lagi. Persatuan Air Malaysia melaporkan sebanyak 259,000 daripada 419,000 kejadian terputus bekalan air berlaku di Selangor, iaitu sebanyak 62%. Sumber dari Berita Harian 2020. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang latar belakang kajian ataupun punca yang menyebabkan berlakunya masalah ini. Kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih tajuk isu pencemaran air yang berlaku di Selangor, di mana isu ini sering hangat diperkatakan dalam kalangan masyarakat pada masa kini. Sebanyak 1.2 juta akaun atau melibatkan hampir 5 juta pengguna di 1,292 kawasan tertentu yang mengalami gangguan bekalan air tidak berjadual. Hal ini adalah disebabkan oleh pemberhentian tugas bagi keempat-empat loji, iaitu di fasa 1, fasa 2, fasa 3 dan rantau panjang. Pemberhentian tugas ini adalah berlaku akibat daripada pencemaran sumber air mentah yang telah dikesan di Sungai Selangor pada jam 2 pagi. Dikatakan bahawa punca bagi masalah ini adalah disebabkan oleh 3 buah kilang yang menyebabkan berlakunya pencemaran bau ke atas sungai tersebut, dan secara tidak langsung juga ia telah mengganggu sistem bekalan air di 7 kawasan di Lembah Kelang. Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, iaitu merupakan Menteri Alam Sekitar dan Air Malaysia, telah mengemukakan siasatan yang dibuat oleh Air Sungai Selangor Sdn Bhd dan didapati bahawa mereka menjumpai bau solvent yang dikatakan menyerupai bau yang menyebabkan pencemaran berlaku di Sungai Gom baru-baru ini. Bukan itu sahaja, malah sistem paip air yang usang dan loji-loji yang tidak mencukupi di negeri Selangor adalah merupakan salah satu punca yang menyebabkan berlakunya kekerapan bekalan air terputus. Hal ini demikian kerana sekiranya berlakunya pencemaran air ataupun bekalan elektrik terputus di suatu loji, ia secara tidak langsung juga akan membabitkan sesuatu kawasan yang besar kerana kapasiti loji air terawat yang sedia ada tidak mampu untuk menampung masalah pencemaran air yang berlaku di kawasan yang bermasalah. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang faktor pencemaran air di negeri Selangor. Faktor yang pertama ialah pembuangan sisa toksik. Terdapat kilang-kilang yang tidak bertanggungjawab mengambil jalan mudah dengan membuang sisa toksik yang berunsurkan bahan kimia ke dalam sungai berdekatan. Menurut kajian pihak berkuasa tempatan, terdapat 5,589 kilang di 9 daerah negeri Selangor yang tidak digunakan beroperasi. Dan daripada jumlah tersebut, didapati juga bahawa terdapat 869 kilang yang dibuka berdekatan dengan sungai utama yang digunakan oleh rakyat di negeri Selangor. Maka tidak heranlah jika kes pencemaran air sering berlaku di negeri Selangor. Faktor yang kedua ialah aktiviti pelupusan sampah haram. Kilang-kilang ataupun syarikat-syarikat membuat aktiviti pelupusan sampah haram di kawasan tebingan sungai maupun ke dalam sungai. Hal ini kerana kos untuk melupuskan sisa kimia dan sampah agak tinggi. Jadi mereka menjadikan ini sebagai alasan untuk melakukan aktiviti pelupusan sampah haram di tempat yang tidak sepatutnya. Sebagai contoh, di Sungai Alor Kelang, seramai lebih 200 nelayan menghadapi kesukaran untuk mencari rezeki ekoran daripada kilang-kilang yang melakukan aktiviti pelupusan sampah haram di sungai tersebut, sehingga menyebabkan sungai tersebut menjadi sempit. Dan faktor yang ketiga ialah aktiviti pertanian. Petani yang tidak menggunakan sistem
pembajaan kimia ataupun racun kimia yang terkawal akan menyebabkan sisa kimia tersebut meresap ke dalam tanah dan akan menyebabkan kandungan air di bawah tanah tersebut terjejas. Selain itu, aktiviti penyemburan racun yang tidak terkawal dan skala yang tinggi akan menyebabkan sisa kimia tersebut naik ke udara dan berlakunya hujan asid. Apabila berlakunya hujan asid, ia akan menjejaskan nilai pH di kawasan-kawasan tadahan air di negeri Selangor. Faktor yang terakhir ialah efluen dari loji rawatan kumbahan. Efluen loji rawatan ialah sisa buangan ataupun air kumbahan yang akan dirawat sebelum dikeluarkan ke sungai melalui paip kumbahan. Jika loji tidak diselenggara ataupun dipantau dengan betul, maka ia akan menyumbang kepada pencemaran air. Sebagai contoh, loji Indah Water Konsortium di Taman Velok Sarawang telah berlakunya pelimpahan efluen ke parit-parit berdekatan. Hal ini berlaku disebabkan kerana terdapat kebocoran di loji tersebut yang sudah berusia 10 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Nufara Wahidah binti Muhammad Sanusi, bernombor matrik 280931. Okey. Kesan pencemaran air di Selangor terbahagi kepada dua, iaitu kesan kepada semangat nasionalisme dan patriotisme dan kesan kepada pembinaan negara dan bangsa. Kesan kepada semangat nasionalisme dan patriotisme. Masalah pencemaran air di Selangor telah menyebabkan orang ramai bersikap sambilewa dan tidak ambil peduli tentang pencemaran tersebut. Kilang-kilang yang menjalankan aktiviti perkilangan telah membuang sisa toksik ke dalam sungai dan perbuatan mereka ini yang tidak pernah dikenakan hukuman yang setimpal telah mendorong mereka untuk melakukan perbuatan tersebut tanpa rasa takut dan risau. Ini menyebabkan sifat semangat nasionalisme dan patriotisme di dalam diri mereka semakin berkurang. Yang seterusnya ialah pencemaran air di Selangor telah menyebabkan rakyat menyalahkan pihak kerajaan semata-mata. Kita sendiri sedia maklum bahawa sebagai rakyat Malaysia, kita haruslah sama-sama menjaga kebersihan air daripada tercemar. Okay. Sebagai contoh, pihak kerajaan dengan bersungguh-sungguh memastikan kebersihan air sentiasa terkawal dan tidak tercemar, tetapi rakyat dengan semena-menanya melakukan perbuatan yang tidak bertanggungjawab sehingga berlakunya pencemaran air. Keadaan ini menunjukkan rakyat masih tidak mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme. Okey, yang seterusnya ialah kesan pencemaran air di Selangor kepada pembinaan negara dan bangsa. Pencemaran air ini telah menyebabkan syarikat-syarikat pengurusan bekalan air menghadapi masalah kerana perlu memberhentikan operasi loji apabila bekalan air mentah dicemari bahan dan tidak dapat dibersihkan menerusi pemprosesan sebelum air bersih dapat diagihkan kembali kepada pengguna. Situasi inilah yang kita dapat lihat yang telah dialami oleh syarikat utiliti di Lembah Kelang. Sumber air mentah yang diproses seringkali tercemar sehingga memerlukan langkah pembersihan dan penyelenggaraan loji. Selain itu, pencemaran air memberi kesan kepada pembinaan negara dan bangsa ialah sampah sarap domestik yang dihanyutkan oleh rakyat yang tidak mempunyai sikap bertanggungjawab. Akibat sampah sarap yang terlampau banyak di dalam sungai, rakyat mulai rasa tidak selesa akibat air yang berbau hanyir dan busuk dan mereka juga tidak selesa kerana air yang berbau ini telah mereka gunakan untuk mandi, makan dan minum. Ini telah menyebabkan mereka menyalahkan antara satu sama lain sehingga menimbulkan pergaduhan, dan ini kita dapat lihat bahawa ianya dapat merosakkan pembinaan negara dan bangsa. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah yang boleh diambil bagi mengatasi pencemaran air yang berlaku di Selangor. Langkah yang pertama adalah menjalankan pemerataan dengan menggunakan teknologi drone. Kerajaan Negeri Selangor telah mengarahkan dua jabatan, iaitu Jabatan Pengurusan Air Selangor dan Jabatan Luas bagi menjalankan pemerataan di Sungai Selangor dan Sungai Langkat. Pemerataan yang dijalankan itu dapat mengenal pasti punca-punca yang menyebabkan pencemaran air berlaku dan membolehkan pihak kerajaan menangani masalah tersebut dengan cara yang lebih berkesan. Langkah yang kedua adalah meningkatkan pengurusan dan pelawatan air terhadap loji lawatan air. Pihak kerajaan boleh menggunakan teknologi-teknologi
bagi menghilangkan pencemaran bau yang berlaku di sungai tanpa menjejaskan operasi loji-loji yang berdekatan dengannya. Selain itu, pihak Kerajaan Negeri Selangor juga membuat keputusan untuk membina penghalang di loji rawatan air bagi menyekat air yang tercemar daripada masuk ke loji rawatan air. Langkah ketiga ialah penduduk negeri Selangor perlulah mengamalkan nilai kerjasama dengan memberi kerjasama kepada kerajaan dan masyarakat. Jika mendapati pihak industri yang membuang sisa toksik ke lalang sungai, penduduk negeri Selangor perlulah melaporkan kes tersebut kepada kerajaan dengan kadar segera. Langkah keempat ialah pihak kerajaan perlulah mengadakan kempen kesedaran. Ini adalah untuk meningkatkan kesedaran penduduk tempatan terhadap alam sekitar dan menyebabkan mereka lebih peka terhadap isu pencemaran air yang berlaku di Selangor. Langkah terakhir ialah pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang. Kerajaan perlulah bersifat tegas dengan memberi hukuman yang setimpal seperti mengeluarkan surat amanan dan mengenakan kompaun kepada individu yang mencemarkan alam sekitar. Dengan ini, barulah masalah pencemaran air yang berlaku di Selangor dapat dikatasi dengan lebih efisien. Sebagai rumusan, kumpulan kami membentangkan tentang faktor, kesan dan langkah pencemaran air di Selangor. Antara faktor-faktornya ialah pembuangan sisa toksik dan domestik oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, aktiviti pelupusan sampah haram, serta influen dari loji rawatan kumbahan. Dari segi kesan, ia menyebabkan dan memberi kesan terhadap semangat nasionalisme dan patriotisme dalam kalangan masyarakat serta menjejaskan pembinaan negara bangsa dan negara. Dari segi langkah, semua pihak perlulah memainkan peranan yang penting dan memberi kerjasama dalam mengatasi masalah pencemaran air ini. Selain itu, kempen kesedaran terhadap alam sekitar perlulah dianjurkan dan terakhir sekali, penguatkuasaan undang-undang dan peraturan perlulah dilakukan dengan lebih ketat lagi. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.